Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita tidak mampu untuk menghunus senjata. Namun, kita mampu menghulurkan bantuan dari segi kewangan, makanan dan keperluan lain buat saudara kita di Palestin. Malah doa juga adalah sesuatu yang begitu berharga buat mereka. Teruskan sokongan anda buat saudara kita di sana. Baik penonton, jika anda menerima sebarang panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang menyamar sebagai pihak berkuasa serta meminta maklumat peribadi anda, sila matikan panggilan dengan segera dan hubungi talian 997 untuk melaporkan serta mendapatkan nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 6 November 2023 bersama saya Nadir Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kami bawakan aduan yang dibuat oleh Setiausaha Pejabat Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Puan Rosmiza binti Yaakob, mengenai aduan berkaitan penyalahgunaan nama beliau oleh skamer. Beliau telah menerima panggilan bertarikh 11 Oktober hingga 2 November 2023 oleh individu yang tidak dikenali yang memaklumkan mereka menerima panggilan daripada individu yang memperkenalkan diri sebagai Puan Rosmiza binti Yaakob. Individu yang menyamar sebagai Puan Rosmiza ini telah menghubungi mangsa dengan menggunakan nombor telefon peribadi, bukan nombor pejabat, dan memaklumkan mangsa terlibat dengan salah laku jenayah yang boleh menyebabkan nombor telefon mangsa disekat. Ada di antara mangsa ini yang mengalami kerugian sehingga RM17,000 kerana terpedaya dengan taktik skamer yang menyamar sebagai Puan Rosmiza. Oleh itu, Puan Rosmiza telah membuat laporan polis dan juga telah membuat surat rasmi kepada pihak Biro Aduan Pengguna Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai aduan berkaitan penyalahgunaan nama beliau untuk aktiviti skam. Orang ramai diingatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak melayan mana-mana panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Adakah anda gemar melihat iklan mempromosikan pelbagai produk berjenama di media sosial? Untuk makluman, Cyber Security Malaysia mendapati bahawa terdapat lonjakan iklan penipuan yang mempromosikan pelbagai produk dan promosi di platform media sosial popular oleh Meta Facebook. Iklan tersebut dibuat oleh pelbagai halaman Facebook palsu yang menyamar sebagai individu sah dan jenama yang mendakwa menjalankan jualan dan promosi potongan harga. Salah satu iklannya ialah mengenai penyamaran sebagai Mid Valley Mega Mall, sebuah pusat beli belah yang popular di Malaysia dan mendakwa menjalankan promosi untuk minyak wangi berjenama. Sekiranya pengguna klik pada pautan iklan tersebut, ia akan membawa mangsa kepada laman sesawang lain di mana mangsa diminta untuk melengkapkan tinjauan, mengisi alamat penghantaran atau butiran perbankan. Tapak pancingan data mendakwa bahawa penghantaran akan dibuat dalam masa 3 ke 5 hari dan mangsa perlu membuat pembayaran selepas barangan diterima. Sehingga amaran ini ditulis, tapak pancingan data tersebut masih aktif. Pengguna juga disaran untuk sentiasa berhati-hati sekiranya mendapat mesej seumpama ini. Jangan sampai anda gelap mata dek kerana tawaran promosi palsu ini. Anda suka pergi bercuti? Awas, mood bercuti anda pasti terganggu sekiranya anda menjadi mangsa penipuan skam. Tahukah anda skamer boleh merosakkan pelan percutian anda dengan cara mereka akan berpura-pura menjadi pemilik hotel dalam aplikasi pelancongan dan menggunakan pautan phishing untuk mencuri maklumat kad anda. Berwaspada dengan tipu helah mereka. Elakkan pautan yang mencurigakan. Jangan sesekali berkongsi maklumat kad anda dalam sistem pemesejan dan perlu sahkan dengan perkhidmatan pelanggan aplikasi atau terus hubungi hotel tersebut. Lindungi maklumat peribadi anda untuk percutian yang seronok dan bebas daripada skamer. Maklumat penting seterusnya dikongsikan oleh pasukan amaran skam adalah maklumat pemberitahuan oleh pihak bank di mana pihak bank tidak lagi menghantar link atau pautan melalui SMS. Jika anda perasan, sebelum ini pihak bank akan menghantar SMS yang mengandungi nombor TAC berserta link. Namun kini tiada lagi. Pastikan anda sentiasa berhati-hati, ini kerana skamer kerap menggunakan link palsu bertujuan untuk mencuri maklumat nama ID dan kata laluan perbankan online anda.
Kita bawakan pula pencerahan yang dibawakan oleh pasukan Biar Betul RTM. Kali ini, satu akaun di platform X dipercayai ada kaitan dengan sebuah parti politik mendakwa bendera Palestin dilarang dikibarkan semasa sambutan berkenaan di sekolah. Sebaliknya, ia hanya dapat dikibarkan pada perlawanan bola sepak yang berlangsung di sebuah negeri yang ditadbir parti terbabit. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan berkenaan adalah fitnah. Tiada larangan oleh Kementerian Pendidikan seperti yang dituduh pihak tersebut. Pada masa sama, murid dan pelajar sekolah bebas mengibarkan bendera Palestin sepanjang penganjuran Minggu Solidariti di sekolah. Henti sebar fitnah. Penyebaran maklumat sebegitu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau maklumat palsu dan laporkan segera kepada pihak SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Beralih pula kepada kenyataan media, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah berhubung hantaran berbau ugutan jenayah di media sosial terhadap Menteri Pendidikan Malaysia. Tangkapan disyaki pemilik atau pengendali akaun platform X iaitu Syahmi Sufi 8, 28 tahun ditangkap pada 3 November 2023 di Setapak Kuala Lumpur. Sebanyak 4 laporan polis diterima berhubung fakta isu yang sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi, nama dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis menerima 67 laporan membabitkan mangsa penipuan syarikat pelaburan dalam talian iSurf Online, Mall Sdn Bhd yang dikaitkan pemberhentian operasi syarikat penerbangan tambang murah My Airline Sdn Bhd, My Airline. Semua laporan polis itu dibuat 67 mangsa membabitkan kerugian keseluruhan iaitu RM81,609,900. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, CP Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, siasatan terhadap semua 67 laporan itu dibuka di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana penipuan. Pihak polis menggesa mana-mana individu yang menjadi mangsa kepada skim penipuan pelaburan ini untuk segera tampil membuat laporan di mana-mana balai polis berhampiran. Siasatan setakat ini mendapati syarikat pelaburan iSurf beroperasi tanpa kelulusan Bank Negara Malaysia. Guna skrip kelentong, tawaran kerja palsu disediakan sedikit skamer di komputer masing-masing bagi digunakan untuk memperdaya mangsa di Hong Kong dan Ireland. Itu taktik digunakan Pusat Panggilan Penipuan berpangkalan di Kajang, Selangor, membabitkan 22 ahli sindiket pelbagai peringkat usia. Sindiket itu bagaimanapun dibongkar polis hasil operasi OPHAS 66 Palang 23 pada 25 Oktober lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, CP Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, antara ditahan dalam OPHAS 66 Palang 23 adalah 20 lelaki dan 2 wanita berusia 17 hingga 51 tahun. Menurutnya, hasil siasatan mendapati sindiket itu menggunakan modus operandi dengan menghubungi mangsa menggunakan skrip khas disediakan dalam komputer masing-masing. Lihat, skamer siap ada pasukan khas dan menggunakan skrip kelentong khas untuk memperdaya mangsa. Pastikan kita lebih bijak daripada skamer dengan sentiasa membuat semakan agar tidak mudah terpedaya. Polis menahan 40 individu sekaligus menumpaskan sindiket pelaburan mata wang kripto membabitkan kerugian lebih 50 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, CP Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, tangkapan membabitkan 31 lelaki dan 9 wanita berusia antara 20 hingga 55 tahun itu dibuat dalam operasi di seluruh negara dari 29 hingga 31 Oktober lalu. Beliau berkata mereka terdiri daripada 38 pemilik perniagaan, pengarah syarikat dan setiausaha syarikat serta masing-masing seorang pegawai bank dan ejen pencari keldai akaun. Operasi itu dijalankan selepas polis menerima 76 laporan daripada mangsa skim pelaburan berkenaan yang membabitkan kerugian berjumlah 50 juta ringgit iaitu RM50,620,880.29.
Mangsa berusia antara 22 hingga 81 tahun itu kebanyakannya terdiri daripada golongan pesara dan ahli perniagaan. Baik penonton, pastikan saya berehat seketika kembali selepas ini untuk segmen semasa Jangan ke Mana-mana. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 akan diadakan pada 10 hingga 12 November ini bermula jam 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Dataran Bulatan Azlan Shah Meru, Ipoh Perak. Berkonsepkan mood baharu bagi menarik anak muda. 4 fokus utama diperkenalkan. Fokus agromilenial, teknologi dan inovasi, sejahtera madani dan agromadani selain pelbagai aktiviti menarik serta jualan. Inilah masanya untuk anda membuka potensi strategi kepada prospek perniagaan. Ayo ramai-ramai kita jumpa di sana. Mohon kita. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Ayuh kita teruskan, kita aktifkan segmen Semasa. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM melancarkan rayuannya untuk membantu Bulan Sabit Merah Palestin sebagai sokongan kemanusiaan di Gaza. BSMM telah berjaya mengumpul sumbangan sebanyak 1.9 juta ringgit daripada entiti korporat dan kini sedang menguruskan pemindahan awal sejumlah RM200,000 kepada pihak berkenaan. Presently making arrangements to transfer 200,000 ringgit to the Palestinian Red Crescent. These contributions are made possible by the generosity of you, the Malaysian public, and the support of the government. We are witnessing the disregard for international humanitarian law, the Geneva Conventions, and the rules and conduct of war, and urge you all to continue to support our efforts. Graduan Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS perlu sentiasa aktif bersama alumni KUIPS dengan menyumbang pemikiran mahupun kewangan melalui inisiatif wakaf yang diperkenalkan. KUIPS akan bertambah terpelihara, maju dan terus mengeluarkan graduan berkualiti yang boleh membina negara pada masa hadapan. Demikian tita Tuanku Said Faizuddin Putra merangkap Chancellor KUIPS ketika menyempurnakan istiadat Convocation kali ke-6 KUIPS. Sepanjang tahun 2023, KUIPS telah berjaya meningkatkan jumlah pengambilan pelajar baharu dengan pencapaian sebanyak 122% berbanding unjuran pada tahun semasa bagi semua peringkat pengajian.
KUIPS turut mendengar pengiktirafan penarafan bersepadu Institut Pendidikan Tinggi Malaysia 2022 setara 22 oleh Jabatan Pengajian Tinggi dengan pencapaian berdaya saing yang setaraf dengan 103 universiti lain di Malaysia. Isu Palestin Israel diberi penekanan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Malaysia bersama Perdana Menteri Jepun. Perdana Menteri memuji pendirian tegas Jepun dalam menentang pencerobohan haram rejim Israel ke atas tahanan Palestin. His commitment, number one, is against the settlements by Israelis into Palestine, and secondly, for his support so that there is peace in the region and total humanitarian assistance into Gaza, because the bombs into Gaza has exceeded the extent of the damage compared to Hiroshima during World War II. Alhamdulillah, sebanyak 9.2 juta ringgit berjaya dikumpul Kementerian Pendidikan KPM menerusi dana kemanusiaan Palestin melalui Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Kutipan dibuat bermula 29 Oktober hingga 3 November melibatkan penyertaan ribuan institusi pendidikan di bawah kementerian itu. Minggu Solidariti Palestin diadakan bertujuan mendidik murid dan warga KPM mengenai nilai manusiawi yang turut merangkumi hak asasi manusia, keamanan dan sifat ihsan. Kutipan melibatkan ribuan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM seluruh negara. KPM menerusi kenyataan memaklumkan ia dianjur untuk mendidik murid dan warga KPM mengenai nilai manusiawi yang turut merangkumi hak asasi manusia, keamanan dan sifat ihsan. Cek dana tersebut telah diserahkan kepada Menterinya Fadlina Siddiq pada acara kemuncak Himpunan Solidariti Keamanan Sejagat di Putrajaya Jumaat lepas. Penubuhan Pusat Koreksional Komuniti PKK yang julung kalinya diperkenalkan di negara dapat mengoptimumkan kos operasi jabatan dan membantu kerajaan mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Jabatan Penjara Malaysia Penjara telah mengambil inisiatif untuk merealisasikan penubuhan PKK dengan sebahagian daripada penempatan menyasarkan pelaksanaan program-program pemulihan lanjutan di luar tembok bersama komuniti dan dihaskan sebagai kategori penempatan orang diselia ODS. Katanya, penyediaan penempatan akan diuruskan oleh syarikat tanpa melibatkan sebarang kos kepada kerajaan dengan penempatan berkapasiti tinggi, lengkap dengan kemudahan asas dan sistem keselamatan yang telah ditetapkan oleh penjara. Tambahnya, usaha itu merupakan satu petanda positif bahawa penerimaan ODS ke dalam masyarakat mendapat perhatian dan juga bantuan dari pihak syarikat program pemulihan dan kerjasama pihak swasta. Program reintegrasi penghuni memberi impak yang besar terhadap pemulihan ODS yang berpeluang memperolehi kemahiran dalam pelbagai bidang pekerjaan melalui latihan teori dan amali yang disediakan oleh pihak swasta serta pemberian sijil kemahiran. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil memaklumkan nama dan logo Parti Keadilan Rakyat PKR sudah dikeluarkan daripada laman sesawang Liberal International. Liberal International telah ambil maklum PKR bukan ahli pertubuhan itu seperti yang telah tersebar baru-baru ini. Saya harap hentikan tumahan. Saya tahu berdasarkan maklum balas yang saya terima daripada pihak MCMC sebagai contoh, kita dapati ada lebih 200 aset, 200 konten berkait dengan Liberal International yang cuba menyerang Parti Keadilan Rakyat, menyerang saya, menyerang Perdana Menteri. Jadi memang ada coordinated behaviour. Ya, dan ini adalah serangan politik dan penting saya jelaskan secara fakta, based on facts, keadilan bukan ahli Liberal International. Jadi hentikanlah tumahan dan fitnah yang cuba dilempar.
Permohonan kemasukan ke 1,334 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi sesi Januari 2024 telah dibuka mulai 30 Oktober hingga 13 November ini. Berharap belia dapat merebut kesempatan ini untuk menceburi bidang TVET sekaligus menjamin peluang pekerjaan masa depan. Anak-anak muda, terutamanya pelajar-pelajar yang bakal masuk ke alam pekerjaan, mereka mengetahui sebenarnya apakah potensi-potensi yang wujud di negara kita. Dan di samping itu, kita juga cuba mewujudkan banyak peluang-peluang dalam bidang TVET, latihan kemahiran, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan di sini dan tidak harus bergantung untuk keluar negara. Baik penonton, pastikan Sahih berehat sekali lagi kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita tak peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain. Tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Kesengsaraan dialami oleh masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Kecemasan, boleh saya bantu? Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over. Sir, there is fire accident at the address number 5 Jalan Timbikan, Shah Alam. PGO from FRT Shah Alam, there was no fire accident here, over. MERS 999. Use it wisely. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Di minit-minit terakhir ini adalah segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda maklumat dan informasi untuk pengetahuan anda. Ayo kita mulakan dengan ini. Jangan lupa saksikan program naratif khas pada malam ini. Jangan lupa untuk saksikannya 6 November 2023, 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV saluran 123. Juga untuk mudah muat turun aplikasi apa? RTM Klik ke telefon pintar anda. Juga melalui Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Apakah topik yang dibawa? Adalah Pasca Belanjawan 2024, memperkukuh perpaduan dan keselamatan negara. Bersama tetamu yang diraih yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, dan juga moderator anda iaitu Abang Said Munawar Said Mustar. Kita bawakan pula maklumat seterusnya My Halal dengan tajuk yang dibawa adalah Sekejap Halal, Sekejap Haram. Ini selalu berlaku kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Kita dapatkan pencerahannya dengan menyaksikan program Halal dengan tajuk Sekejap Halal, Sekejap Haram bersama dengan tetamu yang diraih melalui media sosial rasmi JAKIM. Kita bawakan pula, ini adalah See You There,
MDX Malaysia Digital Expo 2023 Grand Finale pada 6 hingga 8 November 2023 di MITEC Kuala Lumpur bermula seawal 9 pagi hingga 5 petang. Dan temui dan berinteraksi dengan AIMI di booth RTM di G15 Level 2. Ayuh jumpa di sana. Kod diskaun khas bagi pengusaha Menu Rahmah. Anda suka dengan Menu Rahmah? Ayuh sama-sama kita ketahui. Anda pengusaha Menu Rahmah, jom mohon kod diskaun pengusaha Menu Rahmah ataupun kita bagi makluman adalah jom mohon kad diskaun pengusaha Menu Rahmah melalui kita dapat scan kepada QR code yang tertera ataupun anda boleh dapatkan maklumat syarat-syarat permohonan warga negara Malaysia telah berdaftar sebagai pengusaha Menu Rahmah di bawah KPDN dan juga perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan pihak berkuasa tempatan. Kita teruskan dengan sumbangan tunai Rahmah STR 2023. Pembayaran STR Fasa 4 akan disalurkan secara berperingkat mulai 7 November 2023 iaitu hari esok Selasa. Pasti anda tersenyum lebar. Ya, pastikan anda mendapatkan maklumatnya. Jenis penerima mempunyai akaun bank. Tiada akaun bank termasuk di Sabah dan Sarawak. Tarikh pembayaran adalah seperti yang dimaklumkan 7 hingga 9 November 2023 mulai 7 November ini iaitu pada hari esok dan kaedah pembayaran dikreditkan terus ke dalam akaun bank. Pembayaran secara tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Pusat Data Sehenti iDenggi. Ya, kepada anda semua pastikan rumah kita sentiasa bersih. Yang pertama, platform digital perkongsian maklumat mengenai demam denggi secara tepat dan terkini kepada orang awam. Yang kedua, orang awam boleh mendapatkan maklumat kes demam denggi harian, lokasi wabak, hotspot ataupun kombi ataupun lokaliti pelaksana operasi nyamuk Aedes berwabachia. Dan juga platform perkongsian maklumat mengenai denggi kepada komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti pencegahan dan kawalan denggi secara kendiri. Luangkan 10 minit seminggu cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Maklumat lanjut berkaitan denggi boleh diakses menerusi laman sesawang iDenggi. Ikuti media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Ya, seperti mana yang kami war-warkan kepada anda untuk mendapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih. Anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih edisi 6 November 2023 Isnin. Sampai di sini saja. Jangan risau, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari esok pada pukul 2.30 petang di